Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan secara bertulis ke atas kamu ibadah puasa sebagaimana difardukan secara bertulis ke atas umat sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa tersebut kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih pada pengurusi tetap yang dihormati dan dimuliakan Cik Hasan bin Husin, Ketua WIB Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam. Yang dihormati ahli majlis, ketua-ketua jawatan, pegawai-pegawai. Tidak dilupakan yang diraikan kedua-dua panel di sebelah kanan dan kiri amba. Seterusnya muslimin muslimah adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala malam ni dengan cuaca yang begini comel. Petah pun comel. Ambo terajin forum petah comel gini mu. Ngajar patah balasah. Hari ni forum, memang rasa macam masuk TV. Memang masuk TV pun katanya ada RTV. Dah. Lah tak TV 1, tak TV Oasis pun. Mana ada RTV malam ni. Adakah terahmati Allah, sebagaimana pengurusi tak sebut tadi, kita akan membicarakan satu tajuk yang rata-rata lah ni kalau kita pergi masjid, barasa, tengok TV, radio pun tajuk itulah, iaitulah ambang Ramadan. Dah dek kecek bab puasa. Berbagai dipanggil berbagai sudut perbincangan. Ada kecek bab hukum, ada kecek bab hikmah, ada macam-macam perbincangan dari bab puasa ni. Jadi malam ni kita tampilkan dua tokoh yang tak perlu aku perkenalkan di kakak. Kita kenal belakang. Di sebelah kanan Amal Fadhil Ustaz Nik Muhammad Zawawi Nik Saleh, pendakwah bebas. Trikak lah. Nama yang bebas tapi trikak. Hamba salah sebagai peminat pada Fadhil Ustaz Nik Zawawi, ceramah dia yang berinspirasi banyak pada gerakan Islam. Di sebelah kiri hamba Fadilah Ustazah Zawiyah binti Hasan. Hamba terkejut tadi, kata mantan dah. Oh, dah bersara dah. Kita biasa tengok dia apa nama ni di program Ustazah Pilihan sebagai mursyidah. Mursyidah ni pembimbing kepada peserta ustazah pilihan. Dalam seminggu lepas, ama forum di Kota Baru tu dengan Imam Muda Fakhrul dan juga ustazah pilihan Masfirah. Ustazah Masfirah dari Pafira, daripada Johor. Hari ni alhamdulillah boleh forum pula dengan Tok Guru pada Fira. Adakah terahmati Allah Taala sekalian? Kembali pada ayat yang bacakan tadi. Boleh puasa? Ayat itulah kita dengar. Wahai orang-orang beriman, difardukan ke atas kamu ibadah puasa sebagaimana difardukan ke atas umat sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa itu kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Adik kakak, apa maksud mudah-mudahan? Kalau kita nak mudah faham, bila Tuhan kata mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, maknanya di sana ada orang yang puasa tapi dia tak boleh darjat takwa. Puasa, tak buka. Ngakak pun tak buka lagi. Tak boleh jalan, letih. Ngakak.
Bini kata gila weh, nes tengah dah dua beli air batu. Nak buka puasa dah ni, bini dia kata. Dia celek mata, mu tak tengok aku nak mampu dah ni. Tak buka. Masya Allah. Puasa rajinnya 30 hari, 30 hari. Tapi bila ada orang keluar dari Ramadan dapat sijil takwa, dia hanya tak boleh gambar satu. Bahkan masuk dalam hadis yang Nabi sebut, raghma anfi rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja minhu walam yughfar lah. Celakalah bagaimana-mana orang yang sempat masuk ke bulan Ramadan, dia beribadah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, dosa dia tidak diampunkan oleh Allah. Ui, takut adik kakak. Kalaulah ada orang puasa tak tinggal pun tak boleh takwa, hak tak puasa. Cuba kita fikir situ adik kakak. Hak tak puasa ni nak jadi apa dia? Tak sudah harap angin-angin lah. Jangan angin-angin. Hak tak puasa, Ustaz Zahidul kata balik awal. Kena balik awal. Jadi malam ni untuk pembuka bicara, nak tanya pada Ustazah Zawiyah. Kalau boleh Ustazah sebutkan pada kita pada malam ni, bagi sedikit pencerahan, apakah persediaan untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Maklumlah adik kakak, bulan puasa ni ada ulama gelar sebagai madrasah Ramadan, ada orang kata universiti Ramadan. Nak masuk universiti ni kena bersuruh kalah lah. Kita anak 7 tahun nak masuk darjah 1 pun 2 kali pergi maiden. Berapa pemarih, kalem, kotak kalem, macam-macam. Klik-klik rumah, ada belakang-belakang. Kasut tinggal sebelah. Dua klik sebelah. Menunggang pula, 2 kali pergi. Persediaan nak masuk sekolah. Tu baru sekolah tu. No. Nak masuk universiti, bukan jauh. Duk terai masuk U mana? UiTM Aceh. Pak Putih pergi. Dalam atas belakang, kanan kiri, koh mulut. Nak masuk universiti, persediaan. Jadi apa rasa nak masuk universiti Ramadan perlu juga pada persediaan. Jadi Ustazah minta saya huraikan apakah persediaan untuk kita masuk ke universiti Ramadan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada tuan moderator kita. Lama tu Ustaz kita tak berforum sama. Tidak lupa juga kepada rakan ahli panel Ustaz, selamat bertemu. Mungkin kita dah pernah bertemu ya Ustaz. Setakat ni dah sedut lagi. Okey, kepada bahagia ketua WIP iaitu Encik Hassan bin Hussein, juga pada SU Nik Ahmad Sazwan bin Nik Muhammad. Tidak lupa juga kepada ahli-ahli majlis, seterusnya barisan kepimpinan, ketua jabatan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu, untuk sama-sama kita membincangkan perkara yang berkaitan dengan Ramadan yang insya-Allah sebagaimana pengurusi majlis sebut tadi, kita hanya ada 3 hari sahaja lagi dah. Apa-apa pun persiapan kita ada 3 hari saja lagi untuk kita lakukannya, supaya ibadat puasa kita pada tahun ini adalah yang terbaik di antara tahun-tahun yang sebelumnya. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada pihak pengancur program kerana beri peluang dan laluan kepada saya untuk bersama-sama pada malam ini. Dan orang kata apa ya, suara agak miskin Ustaz pun dengan Ramadan Semalam saya berada di Kuching, Sarawak, satu rakaman forum perdana untuk siaran pada hari raya nanti insya-Allah.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bercakap tentang Ramadan, insya-Allah kita akan sambutnya tak berapa hari lagi. Tapi apa pun kita tak pasti kita sempat tidak Ustaz. Saya yakin Ustaz dengan panel seorang lagi no problem lah. Di antara 3 atas bentah ni, saya lah 2 sekalinya. Pun dah bersara dah, 10 bulan dah bersara. Bulan puasa tahun lepas. Alhamdulillah Ustaz. Orang tanya saya macam mana Ustazah bersara, best gila. Tak ada apa-apa, tak terikat. Tapi bebas tu bukanlah bebas, boleh bercakap ikut suka tak? Tapi tidak terikat dengan kerja lagi. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh nak menjelang Ramadan, di mana sudah menjadi kebiasaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau semaya pun hak 5 waktu sehari semalam kita duk buat semua pun kadang-kadang ada salah, kadang-kadang ada silap. Dah, ini kan Ramadan. Sebab itu Rasulullah suruh kita belajar balik ataupun ulang kaji balik bab-bab puasa. Sebab saya katakan tadi, kalau semayang pun 5 kali sehari kita duk buat daripada kecil lagi tuan-tuan dan puan-puan, ada juga ada salah, ada juga silap. Apatah lagi Ramadan yang kita lalui sekali aja dalam setahun, iaitu sebanyak 30 hari. 335 hari lagi tu memang hak tak puasa. Hak orang rajin memang dia buat, tak ada masalah. Tapi nak ceritanya, puasa Ramadan tu dia ada 30 hari aja dalam tempoh 365 hari. Jadi sebab itulah Rasulullah suruh kita kena belajar balik. Kalau perlu buka kitab, buka kitab. Sebab itu program malam ni, program nak mengingat kita balik. Ingat Ramadan ni adakah sekadar puasa je ke? Ataupun sekadar bulan puasa? Orang tak puasa. Kita tak nak macam tu, betul tak? Kalau kita berpuasa dengan mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa tu. Rukunnya, perkara yang syarat sah puasa, perkara yang membatalkan puasa. Dah kena tahu juga perkara-perkara yang menyebabkan puasa kita ni rosak. Tidak batal, rosak. Kalau sebut rosak, tak ada apa jugalah. Dah, rosak. Di antaranya Nabi sebut pada kita, rosak puasa kita bila mana kita bohong. Ya, kita merupak orang, kita marah kat orang, kita maki hamu kat orang. Rosak puasa kita. Begitu juga puasa kita ni boleh kurang markah dia. Bila mana kita duduk cerita bak makan tengah hari. Ini puasa ni kita tak nak sebut dah bak makan. Biar orang lain nak sebut, kita tak usah sebut gap. Orang tanya nak makan ke apa? Nanti hok mana ada, rezeki ada, kita buka. Betul tak? Sebab kita duk cerita bab makan. Tengah hari pagi cerita makan dah. Petang belum makan apa, cerita bab makan dah. Sebab apabila kita bercerita tentang makan tuan-tuan dan puan-puan, hilang sebenarnya puasa ni supaya kita rasa pedihnya, perutnya, perut orang lain. Tak makan, tak minum. Kadang-kadang bukan bab puasa. Tak puasa, tak ada benda nak makan setiap hari. Kita ni sebab puasa, sebab nak Tuhan kata jangan makan, tu je. Kalau bukan kerana tak boleh makan, saya ingat tak ada masalah bab puasa. Tapi nak cerita itulah tuan-tuan dan puan-puan. Khususnya saya mengingatkan kepada orang-orang perempuan yang duduk sebelah kiri saya tu, boleh duduk cerita bab makan sangat boleh puasa. Lon ni nak kecek bab makan, kecek lon. Lepas ni tak ada dia sebut bab makan. Siapa masuk kita makan. Hak mana ada rezeki kita makan. Sebab Nabi kata kurang pada puasa duk cerita bab makan. Ada orang tanya saya, Ustazah, habis kalau kita tak cakap bab makan, apa lagu mana? Bila nak masuk dapur? Masuk tak perlu. Ya masuk dapur betul tak? Masuk dapur kat buat ajalah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, bulan puasa ni sebenarnya bulan jimat cermat. Mana tak jimat kita makan, buka puasa sekali, makan sahur sekali. Dan prinsipnya buka puasa ni gapo pun sedap. Kalau gapo sedap, apa masalah? Kalau mata kubah pun sedap lah. Tapi kalau duk suap anak nasi dengan kecap, Allah sedap. Kalau buka puasa dengan telur ni pun sedap ada. Punya cerita masa tengah hari. Jadi kalau berbuka semua sedap, semua jalan, okey lah. Tak payah duk kisah gapo dah. Masak apa-apa makan je. Bersahur. Buat gapo tak sedap. Betul tak? Kalau buat gapo semua tak sedap, tak ada masalah.
Bangun pagi, buat air minum, cucu seku. Betul tak? Ada setengah anak-anak saya, dia makan gotu je. Komplek je. Dia nak cerita ni sepatutnya bulan Ramadan ni bulan kita berjimat cermat. Hak untuk keluarga kita, kita buat sikit, kita guna sikit. Tapi untuk sedekah pada orang, kita sedekah banyak bulan Ramadan ni. Sebab pahala dia banyak sangat-sangat. Itu yang kita nak. Tapi bulan Ramadan ni Ustaz, ya Allah, membazir sangat-sangat. Tak tahulah kalau di Kelantan ni, kalau Kolopok, Ambon ni bunyi duk Kolopok. Lah, yang orang kalau cepot tu, ya, dekat dia aku sangat. Dekat teh ya, apa. Alhamdulillah, boleh laki cek Kelantan lagi dah. Syukur, 35 tahun dah duduk. Tapi baru ni saya balik Ustaz, saya naik flight. Sebelah saya tu ada Cina dua orang. Lepas tu bagi goyah. Dia pun kata, lah kapal tu bagi kocok. Lama saya tak dengar istilah tu. Saya paling tengok, 30 tahun lah aku tak guna istilah kocok. Saya lama dah kecak kapal tu bagi goyah. Tak ada sebut istilah kapal tu bagi kocok. Cina dua orang sebelah saya. Lah kata kacau hari ni dia kata. Saya tengok kali-kali muka dia. Cina mumpuk kecek Kelantan. Lebih pada aku lagi. Muslimin muslimat jadi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jadikan Ramadan sebenarnya bulan untuk kita berjimat cermat. Sebab Allah amat marah, Allah amat benci kepada orang-orang yang membazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Allah marah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, saya tak bagi suami saya pergi bazar Ramadan Ustaz. Bukan cuma berbadan juga. Kadang-kadang kita sebeli martabak sebiji je, ya balik tak putih. Saya kata, pasal apa beli banyak sangat? Hak jual comel dia kata. Dah lah tu dia kata, hak jual comel. Hak jual panggil abang. Oh jatuh piyah lalu lah. Betul tak? Beli pak putih bang. Nak seputih je. Pak putih bang. Beli banyak-banyak bulan puasa ni sedekah. Dia tak tahu kita sedekah lepas tu siapa. Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bulan Ramadan, sudah suruh kita belajar sikit sebanyak perkara-perkara berkaitan dengan Ramadan. Perkara membatalkan puasa kita, perkara yang boleh banyak pahala puasa kita, perkara yang menyebabkan rosak pahala puasa kita. Begitu juga kena belajar sikit sebanyak perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Satu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana pengusi sebut tadi lah, mana-mana lah nyawa semua duk kecek bak cerita Ramadan. Betul tak? Mana-mana. Cuma macam-macam lah. Dah, ada orang bercakap tentang Ramadan, suka sangat nak mari Ramadan sebab nak rebut pahala yang cukup banyak di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Ada orang seronok nak Ramadan sebab nak jual di bulan Ramadan dah. Ada juga. Tak apalah mana-mana pun. Betul tak? Tapi ada juga orang nak sambut Ramadan ni sedih, duka cita. Tak boleh makan, kalau kita tengah hari makan banyak Allah ni. Hari tak boleh makan pula. Ya Allah. Macamlah puasa tak boleh makan. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, setelah mengajar kita bila nak sambut Ramadan, persiapan yang kedua, tunjuk muka mandi. Suka nak sambut Ramadan. Mana-mana ada orang, sukanya nak Ramadan. 3 hari lagi dah, 4 hari, 5 hari. Suka sangat-sangat. Menunjukkan rasa gembira sebab nak mari Ramadan. Sebab nak mari Ramadan tu, kerana bulan Ramadan tu, Allah kata bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan kepada kita. Biar kita tunjuk rasa seronok sangat nak mari Ramadan. Kalau boleh, biarlah kita sentiasa berada di bulan Ramadan sepanjang masa. Sebab penuh dengan kerahmatan, penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang ketiga, Rasulullah SAW suruh kita mengucap tahniah. Tahniah, ya, kerana dapat berpuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai dah orang yang mati meninggalkan kita. Mak kita, datuk kita, adik-beradik kita meninggal, tuan-tuan dan puan-puan. Tak sempat nak mengikuti, nak ada di bulan Ramadan ni. Jadi kita ucap tahniah, bagi tahu semua, insya-Allah selamat berada di bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan mendidik kita, madrasah menjadi madrasah, menjadi universiti kepada kita, tempat kita mengaut keuntungan yang berlipat ganda yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Sebab itu Rasulullah menyebut dalam khutbah yang terakhir di akhir Sa'ban, ya ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azim
mubarakun. Allah kata, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadan yang besar, bulan Ramadan yang besar, azim, mubarakun, diberkati, Masya Allah, dirahmati, Masya Allah. Dan Nabi sambung lagi dalam khutbahnya, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan Ramadan terdapat satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, subhanallah, betapa hebatnya malam itu, dan hanya ada pada bulan Ramadan saja. Jadi kita seronok, kita ucap tahniah. Dan yang ketiga, kita banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah beri kita badan sihat. Allah beri kita semangat nak berpuasa dengan puasa yang sungguh-sungguh, yang saya katakan tadi, untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tidak tahu, tuan-tuan dan puan-puan, sama ada Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Bila kita tahu yang terakhir buat kita, maka sudah semestinya kita akan buat yang paling baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, kita meletakkan, menyediakan diri kita, merawat diri kita. Sekiranya ada yang ada penyakit yang tak sihat, kena berubat dulu. Kena berubat dulu, supaya insya-Allah kita puasa dalam keadaan yang cukup sihat. Dan yang akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, yang persediaan yang ada pada kita, iaitu kita menolakkanlah ya, supaya kita membuang sikap-sikap. Apabila sebut puasa, kita bayangkan dengan makanan-makanan yang sedap-sedap, tidur yang lena dan sebagainya. Kita lenyapkan tradisi-tradisi itu. Tak ada dah makan sedap, tak ada dah tidur lena. Tapi sebab bulan Ramadan, bulan yang akan kita berjaga pada malam, siangnya kita berpuasa, malamnya kita mengadakan qiyamul lail. Sebab di bulan Ramadan kita kurangkan tidur, kurangkan makan, tapi banyak beribadat pada Allah, banyak baca Al-Quran, banyak dalam arti kata beriktikaf, dan banyak lagi perkara-perkara yang baik untuk kita sembahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustaz Tabiyah yang begitu jelas menjelaskan pada kita di kakak persediaan sebelum marinya bulan Ramadan. Nak masuk Ramadan 3 hari lagi. Agak-agak hak Ustaz sebut tadi ada berlaku lah ke kita. Ada ke kita berdoa, ada ke kita dirasa suka. Bertemu ramai orang. Ada hak tak sabar nak sambut Ramadan. Allah Ustaz, abaknya Ustaz, tak sabar nak sambut Ramadan. Ada juga. Hak tak sabar pun ada. Okey, tak sabar dia tak khabar. Kita kata tak lama dah kita ni puasa. You tak khabar nak puasa, la ilaha illallah. Orang ni beramna dia kata. Dan jangan kita tergolong dalam golongan orang yang tak khabar. Biar kita tak sabar nak sambut Ramadan insya-Allah. Apa nak beralih pada Fadil Ustaz Ni Zawabi. Sambil-sambil dengar dia kata follow kita ni, doa-doa lah, jangan ujian. Ujian lepas ni tak apa, 41. Apa dia Ustaz? Aku nak kembali pada apa yang aku sebut mula-mula tadi, bahawa ada orang ni dia puasa, tetapi puasa dia tidak menggolongkan dia ni dalam orang bertakwa. Malah disebut oleh hadis Nabi, termasuk dalam golongan orang celaka. Rahma anfi rajulin, celakalah mana-mana orang ni dakhala alaihi Ramadan, dia sempat berada di bulan Ramadan, thumma kharaja minhu, kemudian dia keluar dari Ramadan, falam yughfar lah, tidak diampunkan sedikit pun dosa-dosa yang dia ada. Jadi kenapa masih ada Fadil Ustaz orang yang seperti ini? Di mana silapnya? Fadil Ustaz meraihkan Fadil Fadil Masyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ard,
وبه ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadil, sahabat saya Ustaz Azhariza, Al-Fadilah, rakan panel pada malam ini Ustazah Zawiyah Hasan, Ketua WIB Setiausaha Majlis Daerah dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasanya, pegawai-pegawai kerajaan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita membicarakan soal Ramadan, yang pertama perlu kita ingat bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah. Setiap ibadah mesti kita mengikut ketetapan yang ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam soal ibadah sama sekali Islam tidak mengizinkan kepada kita untuk kita membuat pentafsiran sendiri dengan menggunakan akal dan selera kita manusia. Kalau ibadah kita tafsirkan dengan selera kita, maka sudah tentulah ibadah ini akan terpesong daripada kaedah dan landasan yang telah ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada azali. Menyentuh ibadat puasa. Bila kita bercakap puasa, kita mesti melihat bagaimanakah ibadah puasa ini disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia ibadah puasa yang sebenar, yang akan menjana kepada manusia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam ayat yang telah disebut tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu ibadat puasa sebagaimana ianya difardukan kepada kaum sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu akan memperolehi ketakwaan. Yang dimaksudkan dengan ketakwaan, yang paling tepat saya kira apa yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan, ta'ni bittaqwa al-khawfu minal jalil wal-amalu bimuqtada tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu liyawmir rahim. Taqwa iaitulah yang pertama untuk melahirkan manusia takut kepada Allah Rabbul Jalil, berbanding dengan manusia takut kepada perkara yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu untuk memastikan manusia beramal dengan setiap ayat yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Ini ciri takwa. Yang ketiga iaitu untuk melahirkan manusia yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Allah kurniakan nikmat yang sedikit kepada mereka. Yang keempat, untuk melahirkan manusia yang bersiap sedia untuk bertemu dengan kematian. Empat perkara yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib ini merupakan ciri kepada takwa. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada manusia takwa ini akan diberi paling besar kepada orang yang berpuasa. Sebab itu orang yang menunaikan ibadat puasa sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin lam yanaluhu illa al-ju'a wal 'atash. Betapa ramai di kalangan manusia apabila mereka menunaikan ibadat puasa, mereka tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga.
menunjukkan kepada kita sebagaimana yang disebut oleh pengurusi. Kalau kita berpuasa semata-mata menahan diri daripada makan dan minum, kita tak akan memperolehi taqwa. Kita tak akan memperolehi ganjaran yang akan dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, orang yang berpuasa mesti memperolehi taqwa. Yakni man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, yang pertama imanan, dengan keimanan kepada Allah, bukan dengan adat budaya. Iman kepada Allah. Yang kedua iaitulah ihtisab, yakni orang yang mampu menyempurnakan peraturan-peraturan yang sebenar yang ditetap oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Janji daripada Allah terlalu mahal. Allah akan mengampunkan dosa manusia yang lampau, dan Allah akan mengampunkan dosa yang akan datang. Kalau umur kita 60 tahun, Allah berjanji dia akan mengampunkan dosa selama 60 tahun. Kalau kita akan hidup 20 tahun akan datang, Allah janji kepada kita dosa akan datang, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji yang begini mahal, sudah tentulah kita tidak akan perolehi sekadar kita menahan diri daripada makan dan minum. Sebab itu saya tegaskan daripada awal, apabila kita meletakkan ibadat Ramadan adalah satu ibadah daripada Allah, jangan sekali-kali kita mentafsirkan Ramadan mengikut selera kita. Sebagaimana yang disebut oleh panel yang pertama tadi. Ada orang ini bulan Ramadan, dia jadi pesta makan. Kalau bulan tak Ramadan, belanja dapur dia RM500. Mari bulan Ramadan dia tambah RM1,000. Ada orang tu kita tengok, ada warna banyak sangat ayat kapur nak tersebut. Dia kata nak makan puasa. Sedangkan Ramadan ini dia ada roh. Ramadan dia ada fizikal Ramadan, dan Ramadan ini dia ada roh. Manusia bila tercabut roh, tak ada apa lah. Tak ada siapa nak simpan dalam rumah. Orang bawa kubur dalam tanah, masuk kubur jawab dia. Sama ada dia yang di Pertua Agong ke, Sultan ke, siapa ke, yang berhormat ke, Perdana Menteri ke, siapa ke, habis roh, masuk dalam tanah. Ada pun kita tengok orang perempuan comel macam mana. Kalau tak ada roh, ada orang buat bini. Tak. Orang lelaki comel, hebat begini-begini. Waktu segar dia pak bini. Cuba cabut roh, masuk dalam tanah dia. Ibadat puasa, kalau kita ibadat puasa kita semata-mata kita jaga makan dan minum, itu adalah jasad puasa. Puasa ini dia ada roh. Saya tertarik kalau kita gabungkan sedikit di antara pandangan para alim ulama fuqaha berbanding dengan para alim ulama tasawuf. Saya tak nak ambil tasawuf saja, barangkali kita tak roh nak ikut. Nabi SAW, bila dia nak buka puasa, dia pernah balik daripada rumah. Dia tanya isteri baginda SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sampai, Rasulullah tanya, ma indana liyu, dapur kita ni ada gapo hari ni? Nak buka puasa. Jawab di Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, indana tamr. Kita ni ada sebutir wah tamar, bukan sekelo. Sebutir wah tamar. Nabi SAW duduk. Bilal bin Rabah azan. Nabi kita kerak dua wah tamar sebutir, kerak dua. Kerak dua, wi kepada Aisyah sebutir. Nabi kita wi separuh, Nabi kita pergi separuh.
Aisyah radhiyallahu anha puak dia buh mulut habis leci separuh. Gos kerak ya. Bubuk ngak dia makan, dia telegong. Dia pun paling kepada abang dia. Nabi paling kepada Nabi. Baik habis dah kan. Dia nak sini ke buana wallahu a'lam. Dia kata habis dah baik. Nabi kita ambil hak separuh lagi kerak pula dua, bui pula 1/4 kepada Aisyah. Nabi kita makan 1/4 buah dalam mulut, gonyek, ambil air zam-zam, gok, habis. Pergi semaya. Kita kelah ni tak gok, sebab tu saya sebut. Ulama tasawuf dia ambil sini. Kita tak gok. Cuma saya nak kapuh di antara ulama tasawuf dengan ulama fiqh. Supaya kita boleh takwa dalam perkara ni. Ulama tasawuf kata dalam bulan Ramadan, kalau kita jaga Ramadan ini, jaga fizikal Ramadan kita batal, wajib qada. Antara benda yang menarik yang disebut oleh ulama tasawuf, dalam bulan Ramadan sekiranya berlaku pembaziran, dah kita gaji mahal, pasal Ramadan pula tepi kampung kita, petai tu bil, sebelah kanan ni su, darca, kari, ayam bakar ni, sampai dua kali. Sebelah kiri pula air tua, air nyo, air gak peranga bulan Ramadan. Sebagaimana yang disebut oleh Ustazah tadi, bulan Ramadan ni kita tengok gapo teliu belakang. Tengok air warnanya hitam tu kan. Allah manis. Jangan ke tengok hok hijau. Hok hitam tu manis letih. Bulan Ramadan ni kan. Ni muslimah. Aku tu bik nak tahu. Bubuh api molek, ambil toko kayu, tok di atas tu, bubuh kucing. Kipah. Orang beli toko kayu kucing. Ni bulan Ramadan. Kita beli makanan banyak, balik makan buka. Buka ni makan sikit kat dia punya. Tak habis. Bila tak habis, nak buat sahur tak tergamuk dah. Kita buat. Ulama tasawuf kata batal puasa, wajib qada. Wajib qada. Sebab tu saya tidak, sekali lagi saya sebut, saya tidak nak ambil pandangan daripada tasawuf saja. Ulama fiqh kata bila kita puasa, kita tak makan, tak minum, tak masuk sesuatu dalam rongga daripada matahari keluar sehingga kepada matahari jatuh, maka sahlah ibadat puasa kita. Tu ulama fiqh. Ulama tasawuf dia pergi jauh lagi. Bulan puasa kalau tidak ada roh, tidak ada penghayatan, puasa kita batal. Lepas sahur tidur pukul 3 bangun pukul 3 terkenyir lagi, 3 petang bangun kenyir lagi. Ulama tasawuf dia sebut batal kerana kita tidak jaga bacaan Al-Quran kita, tak jaga zikir, tak jaga itu. Sebab itu saya nak sebut macam mana Nabi SAW mencari ketakwaan dalam bulan Ramadan. Kita kena balik kepada sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Di dalam peperangan yang banyak yang berlaku di hayat baginda Rasulullah, kita kena ingat berlaku dalam bulan Ramadan. Badar Al-Kubra, bulan Ramadan. Separuh daripada peperangan Ahzab, bulan Ramadan. Pembukaan kota suci Makkah Al-Mukarramah, bulan Ramadan. Pembukaan negara Yaman, bulan Ramadan. Pembukaan Andalus, Spanyol, Ramadan. Pembebasan kota suci Baitul Maqdis, bulan Ramadan. Menandakan kepada kita bahawa bulan Ramadan, selain daripada kita menahan diri daripada makan dan minum, bulan Ramadan adalah syahrul jihad. Bulan manusia bekerja bersungguh-sungguh untuk menegak syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk memberi jaminan supaya Al-Quranul Karim ini sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, sebagaimana yang saya sebut di awal-awal, iaitulah wal amalu bi muqtada tanzil, supaya manusia ini beramal dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalau bulan Ramadan
kita main tadarus Quran. Baca Quran, bila khatam, ambil tok atas kepala. Ambil tok atas kepala. Alhamdulillah, khatam Quran tahun ni. Anak tak tutup aurat. Tak kata apa. Bukan sekadar tak tutup aurat. Hak umur 20 tahun dia bahas baju adik dia hak umur 6 tahun. Dia pakai. Terik meleting. Mak tak kata apa, ayah tak kata apa. Alhamdulillah bulan Ramadan. Mari masjid tadarus semaya tarawih. Mak dengan ayah yang mari. Anak tak bawa, tak kata apa. Terjejas Ramadan. Sebab itu kita kena ingat. Ramadan, sekali lagi saya tegaskan, jangan sekali-kali kita sambut Ramadan ini dengan adat dan budaya. Ada daripada dulu pesel lagu ni orang sambut Ramadan. Bila nak buka puasa agak gagal, orang pakat bicara nak makan gapo, nak buka gapo. Itu budaya, itu adat. Jangan sekali-kali kita sambut Ramadan dengan adat dan budaya. Tapi sambutlah Ramadan imanan wahtisab. Sambut dengan iman dan juga ihtisab. Ihtisab yakni kita tengok macam mana Nabi SAW sambut Ramadan. Kemudian kita ukur dengan diri kita. Kalau Nabi kita buat macam ni, macam mana kita buat Ramadan? Macam mana kita menghayati Ramadan? Sebab itu Ramadan al-Mubarak yang Allah janjikan takwa, dan takwa ini dijanji oleh Allah dengan pengampunan dosa yang begitu rupa. Dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang dijanji oleh Allah akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan ini adalah satu agenda yang sangat besar. Apabila agenda ini besar, kita kena sambut dengan besar. Kita kena sambut dengan kefahaman. Alhamdulillah forum kita pada malam ini sebelum daripada tibanya Ramadan. Kita boleh bersiap sedia. Biar kita faham Ramadan yang akan datang ini kita kena sambut dengan iman. Sebab itu para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in di Madinah, waktu seperti hari ini mereka sibuk membersihkan rumah, membersihkan halaman rumah. Kenapa? Nak sambut Ramadan. Kita ni berkaluk, kenapa? Bila Ramadan nak habis, nak beraya. Kita orang Melayu ni dia pulah semua. Payah orang Melayu. Hatta kalau kita tengok Ramadan, bila mari awal Ramadan penuh surga abang rasa. Penuh. 3 hari je. Masuk hari keempat sudah rengit. Lepas tu ramah pula bila dekat nak habis tu. Pujian sungguh kita. Kemudian kita tengok hari raya. Hari raya dia pakai comel apa semua sekali dengan bau comel. Siap. Mari sembahyang raya. Bagus tak? Sembahyang raya. Tapi jemaah tak sembahyang. Zuhur tak sembahyang. Sembahyang raya dia sembahyang. Ini budaya. Jadi sebab itu kita kena ingat sambutan Ramadan biarlah kita sambut dalam arti kata ibadah kepada Allah, kita sambut dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sekadar itulah pusingan yang pertama. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian Rahman, insyaAllah ujian Rahman. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Nidawi. Dia kata kesimpulan yang boleh buat daripada jawapan telah diberikan tadi, puasa jangan puasa, tak makan tak minum. Banyak perkara kita kena puasa ni. Bomai tak makan tak minum, mula lain wak belakang, hak tu tak jadi gawal. Itulah hal tak jadi gawat. Puasa aurat tertutup, jual bazar Ramadan. Jadi tengok adik kakak, Ambon jadi hal tak segi nak beli muka letin rumah. Hijau juga tak masalah mana. Kalau pergi lambat sikit selalu. Kalau pergi bazar Ramadan ni lambat sikit. Kadang-kadang beli salah sebut. Nak beli akak, diminta pusat.
Pusat 3 riyal. Pusat. Pusat. Dah ada jual apa pusat? Jual kok. Nampak pusat. Kita besar dah. Pusat 3 riyal. Gaduh di balik baju tu serah. Oh bagus. Poso ni kena poso belaka dia kata. Orang tim nak minta maaf lah kawan. Biar gimana nak. Raya lah mak lagi tu pak buat dah. Bahagian waktu pak ni awam nak. Ngopak. Ya bukan ngopak orang lain, tak lagi ya. Gigi sate temu kasut. Banyak satu ke kasut sate masuk ke dia buka ni. Tahulah apa makmum tu lah. Nak makan lagi kutu. Dia tak khabar dah lagi darah tinggi lagi makan lemuk-lemuk. Demi tak kata lelaki. Kawan ni pun sambung serupa lemuk tu. Tu beli hutan dua cabai. Yang dia tu dapat. Celah pohon tu kat mango, duk galus segar. Atas belakang dengan badan panas tu. Dia dah kata kata lagi dia. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Haram. Oh, tak kosong boleh. Alah. Ni lah dia kata. Hak teruk lagi lagu mana? Hak teruk lagi. Poso. Sekiulah koko juga. Hak